berbanding Pakatan Harapan yang sudah establish dengan kepimpinan yang lebih berkaliber macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Bersama saya Haslina AR Kamaluddin dalam Sinar Live, bukan cakap kosong. Tarikh pilihan raya ni, UMNO dia nak cepat. Pasal pemimpin UMNO sekarang ni dekat mahkamah. Dan kalau mereka tunggu lama, proses rayuan siap, mereka masuk penjara. Ya. Jadi semua nak cepat. Pas nak cepat, pasal dia kata sekarang ni pengaruh dia tengah tinggi. Kalau tunggu lama, performance menteri-menteri menjadi persoalan rakyat. Ya. Jadi kalau menteri-menteri PAS semua jadi burung hut-hut, jadi prestasi PAS di mata rakyat akan jadi rendah. Jadi mereka nak cepat. Ya. Tetapi parti Tan Sri Muhyiddin sendiri, masalah dia kena ada kerusi yang lebih. Barulah dia ada keyakinan boleh jadi Perdana Menteri semula. Kalau dia tak boleh ada kerusi yang lebih, lepas pilihan raya, Perdana Menteri akan ditentukan oleh ahli parlimen yang ada. Macam di Sabah, Datuk Zahid, Presiden UMNO dah sebut. Ketua Menteri Sabah ditentukan lepas pilihan raya oleh adun-adun dan parti yang menang. Sedangkan Tan Sri Muhyiddin telah sebut calon Ketua Menteri Sabah adalah daripada Parti Bersatu. Ya. Jadi kita boleh lihat di sini adanya isu dari segi pengagihan kerusi. Dan isu pengagihan kerusi ini akan menentukan kekuatan tiap-tiap parti dalam Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Dan yang berkuasa panggil pilihan raya ini bukan Datuk Zahid. Yang berkuasa panggil pilihan raya ini adalah Tan Sri Muhyiddin. Kalau Tan Sri Muhyiddin rasa dia belum yakin ada kerusi yang cukup untuk parti dia tak akan panggil pilihan raya. Dia tunggu sampai habis. Ya. Dan dalam isu tarikh pilihan raya ini juga bergantung kepada keputusan pilihan raya Sabah pada pendapat saya. Kalau parti Tan Sri Datuk Seri Shafie Apdal warisan menang besar, saya kira pilihan raya itu lambat sikitlah. Saya berharap insya-Allah rakyat Sabah akan mengundi calon-calon warisan plus untuk Sabah kekal di bawah Datuk Seri Shafie Apdal. Kenapa? Kerana pilihan raya negeri Sabah diadakan hasil daripada ketamakan kuasa kerajaan persekutuan. Mereka dah dapat Johor, mereka dah dapat Kedah, mereka dapat Perak, mereka dapat kerajaan-kerajaan negeri, tinggal warisan di Sabah. Mereka nak juga warisan, mereka orchestrate supaya adanya perubahan kerajaan. Datuk Seri Shafie Apdal telah membubarkan DUN dan pilihan raya terpaksa diadakan. Ya. Dan dengan cara itu sebenarnya telah memerangkap Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional sehingga ada pertindihan kerusi. Ada perbezaan pendapat dalam calon ketua menteri. Saya nak tarik dua perkara ini untuk menyatakan kepada penonton-penonton bahawa kestabilan politik negara kita pada masa akan datang tidak akan dapat dicapai melalui Perikatan Nasional ataupun Muafakat Nasional. Dan bila rakan saya PAS, saya tak nak sebut, tapi terpaksalah kita buat analisa kan. Dia tak dapat kerusi di Sabah. Timbalan Ketua Pemuda terus mengugut untuk bertanding di semua kerusi di Kedah, Terengganu dan Kelantan. Kita boleh nampak bahawa Muafakat Nasional ini tidak ada muafakat yang sejati. Mereka hanya bermuafakat kerana agenda politik. Ini satu bahaya. Berbanding Pakatan Harapan yang sudah establish dengan kepimpinan yang lebih berkaliber macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Bukan saya nak kempen dia lah, tapi kita dalam Pakatan Harapan, dia pengurusi Pakatan Harapan, nak tak nak, dia jadi Perdana Menteri lah. Dan orang akan kata, oh dia dah jadi Perdana Menteri 20 tahun, dia perasan nak jadi Perdana Menteri. Tuduhan itu hanya untuk menyakitkan hati. Ya.